Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kepada korang semua, kawan-kawan aku, kawan-kawan YouTube aku, terima kasih kerana korang setia menanti aku punya video. Hari ini aku agak menarik lah sebab aku nak bincangkan pasal Iron Man. Sama kan? Sama macam Iron Man kan? Sebiji. Betul tak? Sorry, bukanlah. Zat besi. Korang tahu zat besi tu apa? Bukan Iron Man, bukan Avengers. Zat besi juga boleh dianggap sebagai Avengers dalam tubuh badan. Tanpa iron, korang tak boleh hidup. Tanpa iron, korang tak akan bernafas sehingga hari ini. Apa itu zat besi? Penting sangat ke zat besi untuk tubuh badan kita? Memang penting. Tanpa zat besi, tak ada lah kita punya darah. Oksigen tak akan ditransfer seluruh badan. Mati semua organ. Maru buka. Itulah aku boleh cakapkan. Okey, apa itu zat besi? Zat besi adalah salah satu daripada mikronutrien yang diperlukan oleh badan kita. Apa itu mikronutrien? Mikronutrien adalah nutrien yang diperlukan hanya sedikit saja oleh badan untuk menjalankan fungsi-fungsi badan seperti normal. Apa pernah dengar tak hemoglobin? Tujuan hemoglobin ni adalah untuk transport. Dia sebagai transport. Transport apa? Transport oksigen ke seluruh badan. Pasal apa dia boleh jadi transport oksigen? Kenapa bukan sel lain? Kenapa bukan sel darah putih? Satu je dia pun jawapan. Disebabkan oleh iron. Dalam sehari berapa banyak iron yang kita perlukan? Berapa banyak zat besi yang kita perlukan? Macam aku cakap sebelum-sebelum ni, ciptaan Tuhan memang indah. Kita tak boleh terlebih, kita tak boleh terkurang. Kita kena dalam limit normal range dia supaya badan boleh berjalan seperti biasa. Okey, mengikut RDA, Recommended Daily Allowance, keperluan zat besi bergantung kepada gender, pada berat badan ataupun bergantung kepada faktor-faktor tertentu macam pregnancy ke ataupun tengah menyusu ke. Secara general, untuk lelaki adult memerlukan 8 mg setiap hari. Manakala untuk perempuan yang bukan pregnant ataupun bukan menyusu memerlukan 18 mg per hari. Manakala untuk ibu mengandung kena lebih sikit sebablah dalam badan ada baby. Baby pun perlukan darah. Iron diperlukan untuk buat darah juga. Kita kena ingat tu. Okey, untuk ibu mengandung memerlukan sebanyak 27 mg setiap hari. Manakala untuk menyusu badan memerlukan hanya 9 mg per day. Okey, kalau terlalu banyak, contoh dalam kondisi-kondisi tertentu, contoh orang anemia yang memerlukan blood transfusion yang kerap, berkemungkinan akan ada iron overload ataupun kita panggil sebagai zat besi yang berlebihan dalam badan. Pasal apa yang tak boleh lebih sangat ni? Lebih tak boleh, kurang tak boleh. Okey, kalau lebih, iron ni, zat besi ni sangat toksik kepada badan. Badan kita ada juga mekanisme-mekanisme yang boleh menyingkirkan lebihan zat besi. Tapi bila terlalu banyak, kawan tu tengah duk buang melalui kidney, melalui usus, duk buang, kita tambah lagi, duk tokok lagi. Benda tu terkumpul dalam badan. Bila terkumpul dalam badan, dia jadi toksik. Bila jadi toksik, dia hentam organ ni, dia hentam organ tu, lalah orang tu masuk ke tujuh kaki. Ya Salam. Okey, organ-organ apa yang dia akan attack? Contoh heart, jantung kita. Dekat liver jadi liver toxicity. Dekat kita punya brain. Ada satu kondisi ataupun penyakit yang mana usus jadi sensitif terhadap iron. Maksudnya kita makan something, dia serap. Makan, serap. Contoh macam daging merah. Makan daging merah, makan masuk dalam usus, dia terus serap. Dia senang serap iron. Ini kita punya penyakit hematochromatosis ataupun hemochromatosis. Penyakit ini pun boleh menyumbang kepada masalah iron overload.
Okey, sekarang kita tengok golongan-golongan mana yang ada risiko untuk kurang zat besi dalam badan. Okey, contoh-contoh pregnant mother, orang yang tengah mengandung. Lepas tu yang kedua, baby ada kemungkinan untuk kurang zat besi. Yang ketiga, mungkin atlet. Lepas tu yang keempat, kita tengok orang yang ada memang sedia kala anemia, penyakit anemia. Secara spesifik dia kita panggil sebagai iron deficiency anemia. Kita kena tahu ada dua jenis iron yang kita boleh dapat melalui diet. First, heme iron. Lepas tu yang nombor dua, non-heme iron. Siapa yang kena ada heme iron lah, lepas tu non-heme iron lah, buat serabut kepala otak? Ke nak bagi doktor nampak pandai? Ada dua. Padahal satu je, bukan. Sebenarnya ada sebab. Okey, kenapa, apa yang bezakan heme iron dengan non-heme? Heme iron dengan non-heme iron, bezanya adalah kadar penyerapannya. Heme iron, dia punya kadar penyerapannya sangat excellent ataupun lagi bagus compare dengan non-heme iron. Heme iron adalah berasaskan pemakanan daripada sumber yang ada darah. Contoh macam daging merah, ayam, cengkerang. Lepas tu dengan kerang. Cengkerang tu apa? Sekarang kita tengok makanan apa yang ada non-heme iron. Dah memang terang lagi bersuluh. Mesti daripada tumbuh-tumbuhan. Non-heme, bukan yang berdarah. Daripada tumbuh-tumbuhan. Contoh apa? Paku pakis, buah peria, lepas tu pegaga, lepas tu asparagus, brokoli, bayam. Banyak kan? Memang tak ada lah reason kita kenapa kita susah dapat iron. Okey, contohlah ibu bersalin ni kan, dia jaga pemakanan lah, dia tak mau bagi anak dia macam kurang darah. Okey, dia makan daging merah, dia makan kerang, dia makan suplemen betul-betul, dia makan ubat, tapi tiba-tiba dia pergi check up, tengok dia punya hemoglobin low, kurang, bawah 8, 5, silap-silap kena transfer darah lagi. Pasal apa? Padahal dia jaga makan. Okey, korang kena tengok, ada setengah makanan dia boleh menghalang penyerapan, dan juga ada setengah makanan yang dapat membantu serap lagi cepat. Jom kita tengok makanan apa tu. Sebelum tu nak beritahu, okey, bahagian usus kecil yang dinamo sebagai duodenum, tempat untuk penyerapan iron. Kenapa duodenum? Duodenum ni dia dekat dengan kita punya perut. Perut kita beraksid, tetapi kita punya duodenum ni asid juga tapi kurang. Okey, dia kurang. Iron ni satu, dia suka benda-benda yang masam, benda-benda berasid. Sebab tu kalau korang nak tahu penyerapan iron boleh kita tingkatkan dengan kita makan vitamin C. Kita boleh makan vitamin C, contoh apa? Limau, orange, buah jambu batu, badam, kacang-kacang kuda. Makanan apa yang dapat menghalang penyerapan zat besi dalam badan? Okey, first kita kena tengok telur ayam. Macam aku cakap tadi, telur ayam dia ada heme, non-heme dengan heme iron kan, tapi at the same time tu dia menghalang juga. Sebab apa? Pasal apa telur ni dah sedap. Weh, makan dengan telur goyang, lepas tu dengan roti bakar. Tapi korang nak tahu, dalam telur dia ada satu compound kita panggil fosfatin. Fosfatin ni lah dia kita boleh panggil sebagai iron binding compound. Fosfatin ni akan lekat dengan iron yang dalam diet lain, dan dia menghalang kita punya usus untuk menyerap iron masuk dalam darah. Sebab itulah dia boleh kurangkan penyerapan iron dalam darah sebanyak 28%. 28% banyak weh. Lepas tu nombor 2, kalsium tu dalam susu, dalam yogurt, dalam cheese, dalam biskut tiger pun boleh. Ada kalsium kan? Betul kan? Macam-macam. Kalsium juga dapat mengurangkan penyerapan zat besi dalam badan. Terkejut kan? Tapi itulah kenyataan. Yang ketiga, phytate. Phytate ni, apa benda phytate ni? Dengar macam hebat. Phytate ni banyak dalam kacang soya. Kacang soya juga dapat menghalang penyerapan zat besi dalam badan. Okey, yang keempat, oxalate.
Apa benda oxalate ni? Oxalate ni banyak dalam sayur bayam, dalam kopi, lepas tu dalam teh, lepas tu dalam mana lagi? Dalam herba, contoh macam oregano. Okey, oxalate ni memang dapat menghalang ataupun mengurangkan penyerapan zat besi ke dalam badan. Lepas tu yang last sekali kita tengok. Apa last sekali? Last sekali adalah polyphenol. Polyphenol ni dia baik, dia antioksidan. Tapi dia ada jugalah keburukan dia. Keburukan dia apa dia? Dia kurangkan penyerapan zat besi. Apa benda yang ada polyphenol? Banyak polyphenol. Dalam teh, dalam kopi, dalam buah anggur, dalam buah raspberry, dalam strawberry, dalam apa lagi? Blueberries. Dalam makanan yang aku cakap ni dapat mengurangkan penyerapan zat besi ke dalam darah. Okay, satu lagi aku nak kongsi korang. Ada sesetengah ubat juga menghalang penyerapan zat besi. Contoh ubat yang orang yang ada gastritis, yang antacid. Ubat yang antacid, lepas tu ubat yang contoh macam proton inhibitor, contoh macam omeprazole. Ubat-ubat untuk orang yang ada gastrik. Ubat ni juga akan mengurangkan penyerapan zat besi. Pasal apa? Sebab ubat-ubat ni dia neutralize asid dalam perut. Macam aku cakap tadi, air ni dia suka benda masam. Kalau korang makan benda-benda yang neutralize, so secara tidak langsung dia akan menghalang penyerapan zat besi. Untuk perkongsian kali ni, adakah benda ni korang boleh terima ataupun benda ni bermanfaat untuk korang ataupun tak? Okay. Agak berat sikit lah topik kali ni, tapi aku terang secara sahaja ataupun nak bagi korang betul-betul faham. Sebab tu aku macam nada aku naik turun. Kalau nada aku macam okay, benda tu kalau korang berbosan kan. Sebab tu aku ada yang aku tekankan benda tu penting. So setakat sini sajalah perkongsian aku kali ni. InsyaAllah kita jumpa untuk next topik. Okay, terima kasih banyak-banyak sebab support aku. InsyaAllah segala kekurangan datang daripada aku, segala kelebihan semua datang daripada Allah Ta'ala. Terima kasih banyak-banyak kerana sokong channel ini. InsyaAllah terima kasih banyak. Assalamualaikum.